Baik, testing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Saya muliakan Tuan Imam Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Pedas Perdana, imam-imam, hadirat tak ada ni, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua? Alhamdulillah. Yang terutama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya yang diberikan kepada kita. Sama-sama hari ini kita dapat berkumpul untuk meneruskan lagi pengajian kita berkenaan dengan larangan-larangan syarak. Larangan-larangan syarak, yang ini agama larang kita buat apa sebenarnya. Baik, sebelum daripada tu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan semua bahawa kita kini berada pada 18 Muharram. Kita masih lagi di dalam bulan Muharram. Jadi kita sama-sama ingat balik kenapa Umar Al-Khattab letak bulan Muharram sebagai kiraan pertama, bulan pertama di dalam Islam. Boleh je Umar hari tu okey kita start kira 1 Safar ke, 1 Rabiul Awal ke, dia boleh je. Masa dia tentukan tu, dia bincang ni bulan pertama, bulan mana satu kita nak start. Jadi dia orang bincang, kita start bulan Muharram. So bulan Muharram adalah bulan pertama yang kita kira. So bila bulan Muharram start, hujung dia bulan Zulhijjah lah. Kalau dia start hari tu bulan Safar, kalau dia kata 1 Safar kita start hari tu, maknanya hujung dia bulan Muharram lah. Hujung tahun bulan Muharram. Tapi dia kira Muharram dulu, so hujung dia bulan Zulhijjah. Sebab 12 bulan ni memang dah ada dalam masyarakat Arab. 12 bulan ni dah ada. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan adalah 12 di sisi Allah SWT. Jadi 12 bulan tu dah ada. Jadi Umar pilih 1 Muharram. Kenapa 1 Muharram? Ingat tak tuan-tuan? Sebab orang baru balik haji. Orang Madinah zaman tu pun pergi buat haji kan. Haji ni bila 8, 9, 10, so boleh, 2 boleh, kalau lebih sikit 3 boleh. 3 boleh. Habis lah haji. Lebih kurang 6 hari haji tu. Jadi orang yang duduk Madinah ni, dia orang biasa travel daripada Madinah, naik unta ke, jalan kaki ke. Biasanya dia ambil dalam, kalau relax tu dalam 2 minggu lah. 2 minggu. Jadi katakanlah tengah bulan Zulhijjah tu dia balik daripada Mekah, dia akan sampai di Madinah bila? Lebih kurang awal Muharram dia sampai. Jadi Umar pilih 1 Muharram supaya orang yang baru balik haji ni rasa macam semangat baru. Dosa bersih, kita start hidup yang baru. Jadi macam mana kita pada bulan Muharram ni, kita rasa makin teruk ke, apalah teruk nak bulan ni kan. Jadi macam mana kita kan, Umar pilih tu supaya kita rasa baru. Oleh sebab itu tuan-tuan, apa sahaja kebaikan kita jangan pandang rendah lah. Buatlah apa sahaja kebaikan. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah engkau meremehkan benda-benda kebaikan itu satu pun. Yang ni apabila kita nampak orang buat, alah dia buka pintu pagar surau contoh, ataupun dia sapu-sapu surau, itu anak Dan boleh buat, kita remehkan kebaikan tu. Kita jangan remehkan. Apa sahaja kebaikan, Nabi kata jangan kau lekehkan apa-apa kebaikan pun. Walau antalqa akhaka biwajhi talq, walaupun engkau berjumpa dengan saudara engkau dengan muka yang ceria. Walaupun orang tu hari tu ada banyak masalah, tapi dia buat muka ceria, Nabi kata yang tu pun kebaikan. Dan kalau dia buat macam tu, jangan kau remehkan kebaikan. Buatlah apa sahaja kebaikan
Walaupun kita jumpa orang dalam keadaan senyum ceria kan, ada orang apa hal kan? Jadi dia orang yang akan jumpa tu dia akan rasa tak seronok kan, apa hal ni nak marah-marah ni kan. Jadi jumpa orang dalam keadaan baik pun adalah suatu kebaikan. Dan juga jangan kita pandang rendah dengan dosa kan, alah sikit yo dan panggil dia nia-nia yo kan. Jadi keburukan juga kita jangan pandang remeh. Keburukan adalah tetap keburukan. Kadang-kadang kita rasa benda tu kecil, tetapi dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahsabunahu hayyinan, kau rasa benda tu macam kecil lah, tak ada apa, dan tulis sikit yo dalam grup WhatsApp tu, dan nak kacau-kacau sikit yo, tetapi dia di sisi Allah besar. Besar. Kita buat dia rasa malu, kita buat dia 1 minggu dia tak ada mood, kita tulis benda macam tu, contoh kan. Kita jangan pandang enteng juga terhadap dosa, dan dalam masa yang sama kita jangan pandang rendah dengan apa-apa sahaja kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Kalau ia baik, ia adalah baik di sisi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kini sama kita berada, kita ni mengaji nama kitab dia Al-Manahij Syari'iyah, larangan-larangan syariat, larangan-larangan syarak. Larangan-larangan syarak. Syarak ni apa? Undang-undang lah, undang-undang. Siapa yang buat undang-undang ni? Allah. Jadi Allah dipanggil syari'. Allah yang buat undang-undang. Jadi apa undang-undang yang dilarang terhadap kita ini? Okey, jadi kita berada di dalam bahagian yang pertama lagi tuan-tuan, bahagian ibadah. Ibadah. Okey. Dalam ibadah pula dia orang penulis listkan. Yang pertama sekali dalam ibadah dia letak kitabul aqidah. Akidah, kita masih lagi di dalam benda-benda yang dilarang terhadap akidah. Akidah kita, apa benda yang kita jangan buat. Okey. Bab yang pertama hari itu adalah larangan syirik. Babun nahyi 'anil syirki billahi azza wa jalla. Larangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia syirik tuan-tuan? Menjadikan benda lain sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu hanya untuk Allah, kita jangan buat dekat benda lain. Kalau sujud kepada Allah, hanya sujud kepada Allah. Kita jangan sujud juga kepada orang ni. Sebab apa? Ini adalah budaya kita, ataupun ini kena buat macam ni, kita buat. Selain daripada itu, kita menyamakan, kita mengangkat orang itu sama setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta benda-benda yang dia tak boleh buat, itu dinamakan juga syirik. Okey. Itu yang pertama, bab yang pertama. Bab yang kedua kita belajar pula larangan istighasah. Istighasah bi ghairillahi azza wa jalla. Minta tolong bila kita terdesak sangat. Istighasah. Istighasah ni adalah satu minta tolong yang dalam keadaan kita sangat memerlukan benda tu. Okey. Istighasah ni boleh tak? Dia boleh kalau kita minta tolong itu kepada orang dan orang tu memang boleh tolong. Okey. Tapi kalau kita minta tolong orang tu dalam keadaan orang tu tak boleh tolong, nak minta tolong satu benda yang besar ni, jadi itu dinamakan istighasah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita nak minta doktor rawatkan kita, kan? Okey, doktor rawatkan saya. Boleh tak? Boleh. Tapi bila dia dah mati, dah masuk kubur, kita pun pergi kat kubur dia, doktor tolong rawat saya. Yang tu dilarang. Minta tolong orang yang tak mampu nak buat. Ataupun kita minta tolong dengan orang yang hidup, tapi kita minta tolong benda yang dia memang tak boleh buat. Contoh tolong turunkan hujan lah. Boleh tak? Tak boleh. Yang ni benda-benda yang dilarang di dalam agama. Sehingga kita panggil wali-wali pun, yang wali-wali yang dah mati ni, dia wali di sisi Allah. Dia adalah kekasih Allah. Contohnya syekh-syekh sekian, kita pun panggil waktu kita terdosak sangat kan, kita nak lomeh, kita panggil wahai syekh sekian-sekian. Orang tu tak ada kat situ dan dia dah mati pun, kita minta tolong. Itu dipanggil istighasah, yang dilarang di dalam agama. Jangan kita buat istighasah, minta tolong. Itu dia yang kedua. Bab yang ketiga kita belajar isti'azah, minta lindung. Minta lindung selain daripada Allah Azza wa Jalla. Untuk benda yang normal kita boleh terima, tuan tolong lindung saya, ada orang cari, yang tu tak apa.
Tapi minta lindung bondo-bondo yang tak boleh. Tolong lindung saya daripada jin, contoh Ada tak orang boleh lindung gitu? Ataupun syaitan, tolong lindung saya daripada gangguan syaitan ni. Tak ada. Yang boleh lindung hanyalah Allah sahaja yang boleh lindung. Jadi kita hanya minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab yang ketiga yang kita dah belajar juga. Dan bab yang keempat, larangan melampau terhadap nabi dan juga orang-orang soleh. Jangan kita melampau-lampau angkat nabi lebih daripada tempat dia. Kita angkat nabi sehingga kan ada sebahagian masyarakat kita hari ini yang menganggap Nabi Muhammad itu adalah pancaran Tuhan pun ada. Dia bukan ciptaan Tuhan, tetapi dia adalah pancaran Tuhan. Yang inilah yang dilakukan juga oleh orang Kristian terhadap Isa. Dia anggap dia adalah pancaran daripada Tuhan. Jadi itu juga yang orang ini, orang Islam nak buat sangat tu. Dia nak jadikan Nabi Muhammad itu macam Tuhan. Nabi bukan orang macam kita. Nabi orang. Al-Quran sebut, qul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia macam engkau. Yuha ilayya, aku ini diberi wahyu. Itulah Nabi. Bukan aku ini sebenarnya adalah sebahagian daripada zat Tuhan. Bukan. Nanti kita akan tengoklah, kalau kita sempat kita bincang sikit pasal macam mana teori ini boleh wujud. Wujud ada masyarakat ni dan ada di dalam sebahagian kumpulan-kumpulan di Malaysia ni. Okey. Apa lagi? Itu bab yang keempat, larangan melampau terhadap nabi dan orang-orang soleh. Dan Nabi dah pesan dah, jangan melampau. Nabi kata la tuturuni kama ataratin nasara. Jangan melampau-lampau nak puji aku, nak angkat aku. Jangan melampau-lampau. Kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Seperti mana orang-orang Nasrani berlebih-lebih dengan Nabi Isa ibn Maryam, anak Maryam. Dia orang dah tak kata anak Maryam, dia kata anak Tuhan, son of God. Yang tu yang melampau. Okey. Dan yang kelima, bulan lepas kita belajar bab larangan mengambil ulama dan salihin arbaban sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Kita kadang-kadang angkat orang itu macam Tuhan kita. Al-Quran ada sebut benda ni. Mereka menjadikan ahbarahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim. Ahbar maknanya orang-orang, ahbar ni hibrun, dakwat. Orang yang sentiasa berlumuran dengan dakwat, maknanya orang tu orang apa? Dia orang alim lah tuan-tuan. Dia menulis je kerja. Jadi alim, orang alim Yahudi, ahbar kita panggil. Allah kata orang-orang Yahudi menjadikan ahbar-ahbar mereka ini arbaban, tuhan-tuhan selain daripada Allah. Lepas tu orang Yahudi pun jawab balik kepada Nabi. Orang Yahudi tak angkat dia orang ni macam Tuhan. Tapi Nabi kata, tidakkah ahbar-ahbar itu menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal? Ya, memang dia orang ada buat. Allah tak kasih tapi dia orang kasih. Lalu orang ikut siapa? Orang ikut Tuhan ke ikut dia? Orang ikut ahbar ni tadi. Jadi mereka menjadikan mereka macam Tuhan-Tuhan. Sebab Tuhan tak kasih, dia orang kasih dan dia orang ikut orang ni. Yang tu adalah tajuk kita pada bulan lepas. Okey. Tajuk bulan ini adalah larangan babun nahi. Nak tengok tu mana. Okey, tajuk dia babun nahi anit tabarruk bil ashjari wal ahjari wa anna zalika minasyirk. Bab larangan daripada tabarruk. Tabarruk dengan ashjar, pokok-pokok, dan ahjar, batu-batu. Dan yang demikian itu daripada syirik. Okey, jadi kita nak tengok dulu apa bendanya tabarruk lah, apalah ni kan. Apa itu tabarruk tuan-tuan? Tabarruk ni maksud dia adalah mengambil berkat ataupun minta berkat. Harapkan ada keberkatan. Kita ambil benda tu, kita harap dia ada, dia bagi kita keberkatan. Jadi takrif dia adalah talabu husulil khairi bi muqarabatihi wa mulabasatihi. Kita harap dapat kebaikan dengan kita dekat dengan benda itu ataupun kita pakai benda tu. Itu maksud tabarruk.
Ambil keberkatan. Okey, jadi larangan dia tadi apa? Larangan tabarruk dengan apa tadi? Pokok-pokok dan juga batu-batu. Ada tak orang kita buat ni? Ada. Ada. Okey, batu apa? Macam-macam lah. Saya pun tak tahu tuan. Okey. Sebab apa tak boleh tuan-tuan? Sebab keberkatan ni, maksud keberkatan tu apa? Berkat itu adalah kebaikan yang banyak. Itu berkat. Jadi kita harap bila contoh macam keto lah. Saya harap keto ini bawa keberkatan kepada saya. Selain daripada dia boleh saya naik pergi kerja, keto ni juga boleh tolong orang bawa pergi hospital, boleh bawa mak ayah saya, kan? Boleh apa lagi? Boleh tolong orang nak pergi mengundi pilihan raya kan. Jadi banyak kebaikan yang datang daripada satu benda. Sebab tu kita harap dia berkat. Kebaikan tu akan datang kepada kita. Itu maksud berkat. Tapi keberkatan ni siapa yang bagi? Minta berkat lain, tapi kita anggap benda tu berkat lain. Berkat ni siapa yang bagi? Allah sahaja yang bagi. Tapi kalau Allah tak kata benda tu ada berkat, maknanya benda itu belum tak ada berkat. Belum tentu ada berkat. Tapi kalau kita minta, ya Allah berkatilah diri aku, tak apalah. So kita nak anggap benda itu berkat mestilah dengan dalil. Mesti ada Allah kata benda ni berkat, ataupun Nabi kata benda ni berkat. Okey. Benda yang berkat apa dia? Yang ada dinyatakan di dalam nas, benda tu berkat. Antaranya badan Nabi SAW. Badan itu, badan Nabi berkat. Memang ada keberkatan. Itu dari segi macam benda lah. Lepas tu air Zam-Zam itu ada keberkatan. Jadi kita minum, kita harap ada kebaikan daripada air Zam-Zam. Sebab memang Nabi kata ia ada keberkatan. Okey. Itu dari segi benda lah. Okey. Dari segi masa, boleh tak kita khabar hari ni 18 berkat hari ni? Boleh tak? 18 Muharram berkat hari ni. Boleh tak? Tak ada. Tak boleh. Sebab tak ada dalil. Yang kita boleh khabar berkat apa dia? Contohnya bulan Ramadan. Ramadan ada. Unzila fi syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Okey. Yang ni ada dalil bagi tahu bulan ini adalah keberkatan. Ada keberkatan. Yang ni boleh kata okey, bulan ini bulan berkat. Okey. Apa lagi? Lailatul Qadar juga kita boleh anggap berkat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam itu memang berkat. Okey, apa lagi yang kita boleh anggap berkat? Contoh lain adalah 10 hari dalam bulan Zulhijjah hari itu. Sebab Nabi kata tidak ada hari-hari yang lebih baik dalam setahun ini melainkan 10 hari ini, 1 sampai 10. Yang tu boleh kita anggap berkat. Okay, itu masa. Dari segi tadi benda ataupun zat lah, badan Nabi, apa lagi tadi, air Zam-Zam. Lepas tu waktu, zaman, waktu adalah contohnya macam yang tadi itulah, bulan. Tempat yang berkat. Boleh tak khabar Malaysia ini Allah berkat, Allah apa? Allah memang dah berkat dah bumi Malaysia ni. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tapi kalau kita doa, ya semoga Allah berkati Malaysia ni, itu betul. Tapi kita nak khabar dengan pasti Allah berkat bumi Malaysia ni, tak boleh. Sebab tak ada pun Allah bagi tahu, tak ada. Yang Allah pasti sebut apa dia? Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, kan? Baitul Maqdis. Allah cerita dalam malam Isra Mi'raj itu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya itu. Yang tu boleh kita kata berkat lah. Yang tu boleh kata tempat yang berkat, yang tu. Okey, apa lagi contoh yang lain? Amalan. Amalan. Okey. Solat itu ada tak keberkatannya? Yes. Amalan itu ada. Solat ada keberkatan. Zakat, yes, ada keberkatan. Amalan-amalan juga kita boleh anggap sebagai ia berkat. Okey. Orang balik haji apa tu nak berkat tak? Tak ada. Kita doa. Kita nak, mungkin kita berkat itu, orang itu ada banyak kebaikan, kita anggap macam tu kan. Kita minta doa dia, betul. Tapi dia tu ada berkat ke? Tak ada. Atau mungkin Allah berkat tapi kita tak tahu, dan kita tak boleh anggap dia ni orang yang diberkati. Syekh sekian orang yang diberkati, tak.
Yang betul diberkati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ini kita nak faham dulu apa itu berkatlah. Okey. Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Okey. Kita nak tengok dulu apa cerita ni. Afara'aitumul lata wal uzza. Okey, jap sebelum itu Syekh dia ada tulis dulu, dia cerita pasal tabarruk. Tabarruk itu apa? Minta berkat. Berkat itu apa? Kebaikan yang ada pada benda tu. Jadi kita bila kita kata tabarruk, kita minta keberkatan bawa kepada kita. Dan minta berkat, kata Syekh, la yakhlu min amrayni, tidak sunyi daripada dua perkara. Yang pertama, tabarruk bi amrin syar'i ma'lum. Tabarruk dengan urusan syarak yang diketahui. Contoh Al-Quran. Ya, dia bagi contoh Al-Quran. Kalau kita kata aku nak baca Al-Quran ini supaya aku dapat berkat. Okey, yang tu betul. Sebab Allah bagi tahu kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab, buku ataupun kitab yang kami turunkannya kepada kamu mubarak, yang diberkati. Diberkati itu banyak kebaikannya. Famin barakatihi anna man akhadha bihi hasala lahul fatah. Dan di antara keberkatan Al-Quran, sesiapa yang mengambilnya, dia akan dapat jalan keluar, ataupun dia akan dapat kemenangan. Jadi orang yang baca Al-Quran, yang ambil iktibar, ambil kebaikan daripada Al-Quran, dia ada jalan keluar dia dapat kemenangan. Macam-macam kita dapat daripada Al-Quran. Wa min barakatihi annal harfal wahida bi'ashri hasanatin. Dan di antara keberkatan adalah satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan. Yang ni hadis juga yang kita biasa dengar. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf, walakin, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi siapa yang start baca Al-Quran tu alif bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, berapa kebaikan? 30. Sebab Nabi tak kata alif lam mim satu huruf, alif satu, lam satu, mim satu. 30 kebaikan dah dapat. Itu antara bukti Al-Quran itu berkat. Wa hadha yuwaffiru lil insani al-waqti wal juhd. Okey, jadi yang ni menjimatkan untuk manusia itu waktu, masa dan juga usaha. Kadang-kadang kita nak buat satu kebaikan tu kita nak buat satu program yang baik kadang-kadang tapi buat itu susah. Cari dana, okey, mana nak, siapa nak beri ni, kumpul duit, masuk nama siapa nak join, cari pula penceramah ke apa ke, siap tompek, susun kursi, ambil kebaikan tu. Adalah satu kebaikan, tapi Al-Quran baca dapat 10 kebaikan. Jadi yang tu antara bukti Al-Quran adalah barakah dan berkat. Wal akhar, okey, itu antara contoh dengan urusan syarak yang diketahui. Contoh ambil berkat itu nombor satu, baca Al-Quran ke sebagai contoh. Dia bagi contoh. Okey. Dan yang kedua, bi amrin hissiyyin ma'lum. Ambil berkat dengan benda yang hissi ni apa? Dia macam benda yang sense apa? Benda pun nak cakap. Sense ni apa? Deria. Okey, benda yang diketahui, contohnya macam ni lah. Benda maknawi yang diketahui, contoh macam belajar. Belajar ada keberkatan tak? Ada keberkatan. Doa ada keberkatan. Dan selainnya. Apa dia? Apa dia? Tumbuhan. Tak ada. Yang ni yang kita, benda yang dilarang tadi tu. Kita tak boleh anggap benda itu tak ada. Bidara ada tajribah dipanggil macam pokok bidara itu bukan berkat. Yang berkat ni yang ada dalam Al-Quran. Contoh macam pokok zaitun, pokok zaitun. Yang tu ada. Pokok sidrah ni tak ada.
Sidrah ni kita boleh kenali dia sebagai benda yang tin, watini wa zaitun. Okey, itu ada kelebihan tetapi bukan secara umum lah. Dia adalah secara dia secara umum dia secara umum, dia bukanlah mesti pokok tin. Okey. Yang tadi bidara tadi tu, dia kita boleh ketahui dia adalah allergic, jin allergic dengan pokok bidara ni. Biasalah kita semua manusia pun ada allergic betul. Ada orang tak boleh bau belacan. Dia allergic kan, dia nak bersin, macam itulah juga dengan jin. Dia ada benda-benda yang dia allergic, antaranya pokok bidara tu kan. Okey. Jadi kita tak boleh anggap berkat ni apa, ada banyak kebaikan. Itu maksudnya. Okey. Okey, yang tadi apa tadi? Benda yang maknawi yang kita tak nampak tapi kita tahu benda itu boleh bawa keberkatan. Contohnya belajar dan mengajar kan? Di situ ada kebaikan sebab kita dapat ilmu, kita beramal dengannya, jadi kita anggap ia ada berkat. Yang tu boleh kita anggap berkat. Dan doa juga boleh kita anggap berkat sebab doa itu adalah permintaan dan Nabi suruh berdoa pun. Jadi doa pun memang ada keberkatan. Okey. Okey, ada juga keberkatan yang batil yang orang anggap dia berkat tapi dia bukan keberkatan kata penulis. Mislu ma yaz'umuhu ad-dajjalun seperti apa yang disangkakan oleh dajjalun. Dajjalun ni maknanya penipu-penipu. Apa yang si penipu-penipu ini sangkakan ianya berkat. Contohnya anna fulanan al-mayyit alladhi yaz'umuna annahu waliyyun anzala 'alaikum min barakatihi wa ma ashbaha dhalik. Ada orang-orang penipu yang mendakwa okey, orang yang mati ni tuan-tuan kena tak siapa, dia ni sebenar wali kan, lalu ambil berkat dia, sapu-sapu sikit. Yang tu adalah pendustaan. Penulis kata yang ni tidak ada. Keberkatan hanya apa yang Allah bagi tahu saja. Kita hanya anggap benda itu berkat apa yang Allah bagi tahu. Manakala fulan ataupun fulan kita tak tahu. Dia ni ada jaminan ni. Siapa yang jamin dia? Kan ada sebahagian ayat tu, oi kita kena ikut orang ni. Orang ni dah dijamin syurga. Siapa jamin dia? Yang kita tahu yang dijamin ni berapa orang? Lelaki dan perempuan. Nabi jamin tu 10 orang yang dijamin syurga. Mubasysyirin bil jannah. Yang tu betul. Itu Nabi jamin dia. Yang ni siapa pula jamin dia? Yang ni juga tidak. Yang ni adalah dajjalun, penipu-penipu dalam agama. Okey. Lepas tu dia tulis sikit sebelum kita pergi kepada ayat tadi tu afara'aitumul lata wal uzza. Manakala cara-cara nak tahu berkat yang batil ataupun yang betul, fayu'rafu dhalika bihali syakhs. Kita boleh tahu kalau orang dakwa orang ni ada berkat semua, kita boleh tahu dalam keadaan orang tu sendiri. Okey. Kalau dia betul wali-wali Allah, al-muttaqina al-muttabi'ina lis-sunnah. Kalau orang tu kata wali, berkat ni kita tak tahu, tapi boleh tak kita anggap dia nak berkat? Okey, kata penulis boleh, tapi dengan syarat orang itu mestilah orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa dia kepada Allah. Takwa ni apa? Dia buat Allah suruh, dia tinggal Allah larang. Dia tak buat benda pelik-pelik. Tiba-tiba orang kata dia wali tapi dia pergi masuk disko kan. Saya nampak dia masuk disko. Yang tu tak takwa kepada Allah. Jadi dia dah lain maqam dia. Tak. Siapa pun dia tertakluk di dalam syariat agama. Dia tak boleh berzina, dia tak boleh jalan bertelanjang itu ada kan. Ada yang claim dia wali majzub lah apalah, tapi dia bogel depan orang. Yang ni juga orang yang tak bertakwa. Muttaqin, dia tak bertakwa. Okey, boleh nak anggap dia ada berkat, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia muttabi'ina lis-sunnah, dia mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa amma in kana mukhalifan lil kitab was sunnah. Okey, tapi bila kita kata ada orang tu dia ini banyak berkat tapi dia ni lain dengan al-kitab, al-Quran dan juga as-sunnah, maka kita ketahuilah tapi dia boleh buat sesuatu yang magic. Kata Syekhul Islam, dia kata
dia boleh buat bondo yang polik-polik. Ketahuilah sesungguhnya syaitan bantu dia dalam kebatilannya. Syaitan boleh bantu dia kadang-kadang untuk dia terus menyesatkan orang. Orang pun sombah dia, apalah, ikut dia. Jadi syaitan memang support orang-orang macam ni. Wa dzalika mislu ma yahsulu li ba'dihim ay yaqifa ma'an nas fi Arafah. Sebab ada cerita Syekhul Islam beritahu orang ni, dan ini cerita betul lah makna dia ni berdiri bersama manusia di Arafah, di Mekah, berdiri bersama manusia doa di Arafah contoh kemudian dia balik ke negeri dia untuk sembelih binatang ternakan pada hari raya haji. Zaman dulu tak logik benda ni. Zaman dulu tak logik. Zaman cerita ni ada hari Arafah hari apa? 9. Hari raya 10. Tiba-tiba 10 tu ada dah kat rumah sembelih. Kan? Okey. Yang pertama, kalau kita tahu ada orang cerita dia buat macam ni, kata Syekhul Islam, orang ni bukan wali, tapi dia adalah ditolong oleh syaitan. Sebab kenapa dia tak habiskan haji dia, betul tak? Kenapa tiba-tiba dia balik pula? Patutnya dia habiskanlah haji dia, Arafah, esok tu pergi melontar ke apa, tiba-tiba dia balik. Jadi orang macam ni dibantu oleh syaitan, kalau betul pun dia buat. Supaya kenapa syaitan tolong dia? Likai yaghtarra bihimun nas, supaya dia dapat lagi menipu manusia. Jadi ada beberapa kesalahan lah dia buat. Pertama sekali, dia tak sempurnakan haji. Adamu itmamil haj, dia tak sempurnakan haji. Dan yang kedua, dia yamurru nabil miqat, jalan di miqat, dan dia tidak ihram, dia tak pakai ihram sebab dia boleh keluar macam tu. Yang tu juga kita ketahui, maka dia adalah dibantu. Dia bukan wali Allah, tetapi wali syaitan. Okey, selesai cerita pasal wali dan tabarruk tadi. Okey, now kita nak pergi ayat kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa penulis masukkan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Tidakkah kamu melihat Al-Lat dan Al-Uzza? Maksud dia, ceritakan kepada aku apa keadaan Al-Lat dan Al-Uzza. Lat dan Uzza ni adalah dua tuhan orang-orang Quraisy. Kalau dia orang sumpah, dua orang Quraisy sebelum Nabi SAW diutuskan, mereka akan sumpah dengan demi Al-Lat, demi Latta, demi Lat dan Uzza. Okey. Jadi kedua itu Allah Taala suruh Nabi tengok, tidakkah engkau melihat Latta dan Uzza? Okey. Jadi Latta ni ada dua asal dia. Latta, tuan-tuan pernah dengar ke Latta ni kan? Pernah. Kalau tengok sirah Nabi, kita tengok cerita pada dalam TV, dia akan nampak orang-orang Quraisy ni ke Wallati wal Uzza, dia akan bersumpah dengan nama Latta dan Uzza ni tadi. Okey, asal usul Latta dia ada dua sebutan. Yang pertama Al-Lat, ada yang kedua Al-Latta. Al-Lat. Okey, satu tanpa syaddah, satu ta. Okey, yang pertama sekali Al-Lat. Kalau kita kata Al-Latta, Al-Latta tu ataupun Al-Latu lah dalam asal, kalau dengan syaddah tu maknanya asal dia adalah Yalitu, datang daripada perkataan Yalitu. Yalitu ni apa? Orang yang, kalau orang haji datang, dia ini tumbuk gandum jadi tepung, campur dengan minyak, masak, bagi orang-orang yang datang haji ni makan. Jadi Latta ni asalnya orang bagi nama dekat dia adalah orang yang soleh di Mekah tu. Dia orang baik lah, maksudnya dia orang baik. Orang datang, orang Arab ni di Mekah tu, dia adalah dianggap sebagai penyambut tetamu lah. Dia adalah khadim, jaga Kaabah tu. Walaupun dia orang sembah berhala, tapi dia orang, siapa yang datang, dia orang akan jamu makan. Latta ni salah seorang yang bagi jamu orang makan, bagi orang makan, bagi orang minum. Apabila dia mati, orang nak ingat dia ni kebaikan, lalu orang buat patung dia. Lalu bila letak di Kaabah tu, orang start sembah dia. Iaitu antara cerita asal usul Latta ni. Okey, kalau tak ada syaddah, Lat katanya diambil daripada nama Al-Ilah ataupun Allah. Lalu disambungkan jadilah Lat. Okey, tak apalah, dua-dua tu antara asal usul nama Latta.
Tapi Lata ni dia adalah berhala siapa? Dia adalah berhala bagi kaum Taif dan orang-orang yang di sekeliling Taif. Lata adalah tuhan daripada kaum Taif yang diletakkan di antara Mekah dan Taif. Dia ada di tengah-tengah satu tempat, nama dia Nakhlah. Okey, itu Lata. Sama juga dengan Uzza. Uzza ini adalah berhala oleh Banu Kinanah. Okey, yang sama juga okey, sorry, tadi itu adalah Lata, bukan betul. Sama. Tadi berhala Taif, yang ni berhala Banu Kinanah. Okey. Manat, wa Manatas Salisatal Ukhra, dan dia sebut dekat sini. Dan Manat, ada juga nama Tuhan yang ketiga Allah sebut, Manat. Manat ni yang ketiga, yang last, Allah kata yang kemudian. Maknanya Allah Ta'ala, kau tak tengok kau Lata, Uzza dan Manat, tiga ni. Okey, ayat yang seterusnya, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini adalah nama-nama yang kamu namakannya, kamu dan bapa-bapa kamu, dan Allah tidak pernah menurunkan apa-apa keterangan tentang benda ni. Maknanya Allah nak bagi tahu yang korang besar-besarkan Lata, Uzza, Manat, tiga ni Allah nak bagi tahu, ini semua benda-benda rekaan yang kau pandai-pandai bagi nama. Allah tak pernah ajar pun benda ni. Kau anggap dia suci. Samalah macam kita, kan? Kita tak ada tiba-tiba kita anggap, oi, batu ni suci sebab dia ada atas puncak gunung sekian-sekian, gunung Jorai ke, gunung Datuk ke, kan, kita anggap dia suci. Tak ada, Allah tak pernah bagi tahu pun dia suci, tak pernah. Sama juga ceritanya Lata dan Uzza dan juga Manat ini. Lepas tu Allah sambung, iyattabi'una illa dhann. Apa yang mereka ikut itu tidak lain melainkan mereka zon mereka saja. Mereka rasa-rasa je, kan. Tontah benda ni berkat, kan. Yang tu juga larangan dalam agama. Jangan kita pandai-pandai. Apa yang Allah tak bagi tahu, kita tak pandai-pandai, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar pasal ni? Martabat 7 dah. Martabat 7. Macam mana Allah Ta'ala, martabat 7 adalah satu kepercayaan. Maknanya macam mana tajalli Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni daripada tak ada apa-apa sampai dipanggil martabat jami'ah. Lepas tu daripada dipanggil maqam ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Maksudnya, okey, dia orang cuba, ini pendapat saya lah. Walaupun ada orang yang cuba togakkan benda ni, tapi bagi saya benda ni macam memandai-mandai, betul tak? Allah Ta'ala ada bagi tahu. Okey, mula-mula Allah Ta'ala itu adalah satu zat yang tidak ada nama. Kemudian pada ta'ayyun awal, asalnya tak ada apa-apa, dipanggil unknown. Tak tahu, tak ada apa-apa. Lepas tu pada ta'ayyun awal, pada martabat wahdah, Allah Ta'ala pancarkan cahayanya, lalu wujudlah dinamakan hakikat Muhammadiyah. Yang ni siapa cerita? Ma anzalallah, Allah SWT kata ma anzalallahu biha min sultan. Allah tak ada bagi tahu pun. Macam mana kau paling pandai cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Yang tu juga kita jaga-jaga, tuan. Apa sahaja yang kita nak beriman dengan akidah ni, mesti ada dalil ataupun bukti daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita jangan mandai-mandai nak ngikut. Kalau tidak, dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam Lata dan Uzza tadilah cerita. Siapa yang pandai? Siapa yang bagi tahu dia suci? Sejak suci, mula-mula anggap dia ni orang baik, Lata ni. Lepas tu anggap suci. Lepas tu jadi Tuhan kepada kaum Quraisy. Allah Ta'ala sebut iyattabi'una illa dhann. Mereka ini tidak lain melainkan mengikut zan sahaja, rasa-rasa. Zan ni ya kot, macam tu lah, itu zan. Betul ke benda ni? Ya kot, yang tu zan. Dan dia pun tak pasti. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diri-diri mereka inginkan. Dia orang ni ikut zan dan ikut hawa nafsu. Itu sahaja Allah Ta'ala bagi tahu
Kenapa dia orang pertahan juga? Bila Nabi SAW datang kata tidak ada dah Tuhan selain daripada Allah, kenapa dia pertahan juga Lata dan Uzza? Kenapa? Sebab ini kan, dia orang ikut. Kalau dia orang ikut Nabi hancur kan, dia akan tahu orang yang letak berhala di sekeliling Mekah tu akan lawan dia orang dan akan boikot dia orang, dan dia orang tak datang haji. Jadi dia orang habis income dia orang tak ada. Itu mengikut hawa nafsu. Tahan juga benda tu sebab hawa nafsu. Okey, yang tu juga benda yang dalil yang penulis letakkan. Jadi kita tak boleh anggap apa-apa selain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu suci ataupun berkat, kita tak anggap dia berkat. Jangan kita pandai-pandai ambil berkat. Kita minta berkat hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nak masuk dah. Okey, last. Jadi kita ini satu topik juga. Okey, last hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi, diriwayatkan di dalam sahih, diriwayatkan al-Imam Tirmizi. Dia ceritakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Hunain ni apa? Perang Hunain. Bila perang Hunain berlaku? Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam buka kota Mekah. Bila kota Mekah dibuka? Pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi pindah hijrah kan, kita pada bulan hijrah ni kan, Nabi berhijrah tu, tarikh Nabi berhijrah tu Umar ambil satu hijrah. Okey, tak lama 8 tahun Nabi duduk di Madinah tu, Nabi balik di Mekah, buka kota Mekah 8 tahun dia. Tahun ke-8 Nabi balik Mekah, Nabi buka balik kota Mekah. Okey, dan selepas Nabi buka kota Mekah itu pada bulan Ramadan Nabi buka. Dan sebulan lepas tu Syawal, Nabi pergi perang Hunain. Yang ni nama perang Hunain. Perang Hunain ni, waktu ni orang Islam ramai. Nak lawan siapa? Ada dua bani yang tak suka Nabi ambil alih Mekah, dia tak suka. Nama dia Bani Saqif dan juga Bani Hawazin. Dia tak suka Nabi ni dah start conquer kawasan Mekah ni, dia tak suka. Jadi dia kumpul tentera. Jadi Nabi dengar cerita ni, tak boleh jadi. Nabi bawa 10,000 orang yang datang daripada Madinah, 10,000 orang datang daripada Madinah, dan 2,000 orang daripada orang Mekah tu sendiri yang masuk Islam. 12,000 orang datang nak perang dengan kaum Hawazin dan juga Saqif ni. Itu nama dia perang Hunain. Waktu ni Allah cerita dalam Al-Quran, orang Islam rasa bongkak sikit kan. Ramai ni, kita orang 12,000 zaman tu. Besar tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok cerita apa ni kan, orang-orang England ni kan, dia orang ada satu dulu Viking. Kalau dia orang perang tu 500 orang je, 500 orang. 1,000 tu ramai lah kan. King of England lawan dengan Viking ni semua, tak ramai 500 orang, 1,000 orang, 2,000 orang. Nabi zaman tu dah bawa 12,000 orang. Ramai askar Nabi ramai, maknanya orang Islam rasa sombong. Lalu Allah kata, kau rasa menang tu la yughni anka syai'ah. Kau tak, dia tidak membuatkan kau menang pun, kau rasa ramai tu. Lalu orang Islam ternyata kena perangkap masuk dalam, dia orang macam kena lalu dekat satu lorong kan, itu perangkap tu dalam perang. Tentera yang besar masuk satu lorong kecil, lepas tu kena seorang. Tapi akhirnya orang Islam dah berpecah-pecah, tinggal berapa ratus lalas, tapi menang jugalah. Akhirnya menang juga perang Hunain. Dan perang Hunain ni antara ghanimah yang banyak, Okey, ni cerita pasal Abi Waqid Al-Laitsi. Dia kata kami keluar bersama Rasulullah ke Hunain untuk berperang dengan dua bani tadi, Bani Saqif dan juga Bani Hawazin. Dan kami ini baru saja masuk Islam. Abi Waqid cakap kami baru je masuk Islam, yakni selepas pembukaan kota Mekah. Wa kanu aslamu yaumal fathi. Okey, dia dah cerita kami masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Famararna bisidrah. Ni kami berjalan di sebuah pokok bidara tadi. Pokok bidara. Kami lalu sebuah pokok bidara. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami bagi tahu, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Jadikan untuk kami zatu anwat seperti mana mereka dulu ada zatu anwat.
Zatu anwat tu apa? Zatu anwat ni adalah satu pokok, satu pokok bidara lah. Yang mana orang-orang Quraisy ini sangkut dia punya pedang dekat situ, sangkut dia punya perisai, sebagai macam satu tangkal lah. Itu kepercayaannya, sangkut-sangkut dia akan bawa, dia akan lindung kaum tu. Jadi dia orang akan duduk di sekeliling Zatu Anwat nama tu. Lalu Nabi SAW, wa kana lil kuffar sidratun ya'kifuna haulaha, dan mereka orang kafir ni memang ada satu pokok bidara yang mereka hidup di sekelilingnya, wa yu'alliquna biha aslihatahum wa yad'unaha Zatu Anwat, dan mereka gantung dekat pokok bidara itu dia punya senjata-senjata mereka, dan mereka panggil pokok itu sebagai Zatu Anwat. Faqala Rasulullah dengar tu, wahai Rasulullah, jadikan kami ada Zatu Anwat macam orang kafir ni pun ada Zatu Anwat. Lalu Nabi kata apa? Allahu Akbar. Nabi terkejut tu. Takkan Zatu, Allahu Akbar. Innaha sunan. Inilah sunan, Nabi kata. Sunan tu apa? Jalan. Jalan siapa? Wa qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Inilah jalan siapa? Jalan orang-orang yang terdahulu, yang dah sesat dulu. Lalu Nabi kata, demi jiwa aku yang berada di tangannya, inilah apa yang Banu Israel bagi tahu ataupun sebut kepada Musa. Korang minta bondo ni, dulu Bani Israel minta dengan Musa bondo ni lah. Apa dia? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami ada satu Tuhan macam mana orang-orang kafir tu ada Tuhan. Sebab orang kafir Tuhan dia nampak. Jadi Banu Israel yang ikut Nabi Musa ni dulu, dia kata, kita pun kena buatlah Tuhan kita macam tu. Jadi Nabi SAW dengar benda ni, dia kata, ini macam Bani Israel minta dulu. Mana boleh Tuhan nak buat, ataupun mana boleh ada ikut benda macam ni. Qala innakum qaumun tajhadun. Sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang jahil. Itu Nabi sebut latar kabunna sunana man kana qablakum. Nescaya kamu ini benar-benar akan mengikut jalan-jalan orang yang sebelum daripada kamu. Okey, jadi benda ini juga pengajaran untuk kita, bahawa kita ini memang akan ngikut jalan kita ni. Tuan-tuan, orang Melayu pun sama, tuan-tuan. Contoh dia apa, tuan-tuan? Bersanding ni budaya siapa? Hindu. Maknanya kita ni orang Melayu sebelum Islam datang, kita adalah atuk nenek kita yang dulu adalah beragama Hindu. Jadi kita ambil budaya tu banyak, contohnya bersanding, tapak sirih kan, tapak sirih tu. Kenapa ada tapak sirih? Kita ambil daripada siapa? Ini budaya Hindu. Dan bila Islam datang, kita Islamkan benda tu. Dia macam tu lah. Kita nak ada Zatu Anwat tadi, tapi dalam Islam. Kita nak ada Tuhan juga, tapi dalam versi Islam. Yang ni tak. Jadi kita banyak bawa budaya-budaya kafir dan kita Islamkan dia. Samalah tapak sihir. Tapak sihir ni asal dia tujuan dia apa, tuan-tuan? Dia sebenarnya adalah satu kepercayaan Hindu yang mana kalau ada majlis-majlis besar, kita kena beri roh-roh nenek moyang kita ni sihir. Kita kena jamu dia orang sihir. Bila ada peristiwa besar macam kahwin, kita akan bawa tapak sihir dengan bondo tu. Itu masa kepercayaan dulu lah. Kepercayaan dulu maknanya kita akan jamu dia orang sihir, nenek-nenek moyang punya roh. Islam datang, lalu dia buat apa? Dia jadikan ini sebahagian daripada budaya. Lepas tu dia Islamkan pula kan. Letak sihir, kapur, gambir, congkeh, tembakau, ada 5, membawa lambang 5 rukun Islam. Dia Islamkan, nampak tak, tuan? Itu dia mengislamkan benda yang asalnya bukan amalan Islam. Yang tu lah yang kita buat. Jangan kita ingat orang Zatu Anwat, orang Arab ni je buat, orang kita pun ada buat. Jadi kita kena tahulah kenapa ada bawa benda ni. Sebab tu kita kena, orang Islam kena sentiasa bertanya, kenapa ada benda ni? Kenapa nak kena ada benda ni? Kenapa 3 lawan 5 kan? 3 balis 5 kan? Kenapa nak kena? Kan, jadi kita kena tanyalah. Tak boleh ke 3 balis 3? Boleh ya kan? Ada je kan. Nanti dia Islamkan. Kenapa 3? 3 ni sebab kita puasa 30 hari lah. Pandai kan? Jadi itu semua falsafah-falsafah
diislamkan kan, padahal benda tu bukan asalnya Islam. Wallahu taala alam tuan-tuan. Saya hari ni bukanlah nak apa ni, nak memburukkan budaya ke tak. Kita nak ajak orang Islam ni kembali berfikir balik apa yang kita buat, sebab kita tak lama di dunia ni, yang lama kita di akhirat. Allah taala alam. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Okay, kita tutuplah kita punya majlis ini. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bilal. Azan Bilal. Azan ini bukan sekadar masuk waktu, tetapi untuk solat, sebelum solat azan juga sunnah. Jadi lambat 10 minit azan tak apa, lambat 50 minit azan tak pernah orang buat, Ustaz. Buat, kita buat sebab dia adalah sunnah.